Soalan 1. British berusaha untuk mengawal gerakan Islah Islamiah sejak awal abad ke-20. Soalannya ialah, apakah tindakan British untuk mengawal gerakan tersebut? Mari kita lihat pilihan jawapan. A. Menubuhkan Biro Siasatan Politik. B. Menutup kelas pengajian Al-Quran. C. Menahan pelajar dari Timur Tengah. D. Menyekat kemasukan pedagang Arab. Okey, soalan ini merujuk nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia Kedua. Soalan menanyakan usaha British untuk mengawal gerakan Islah Islamiah di negara kita. Tindakan yang dilakukan oleh British ialah telah menubuhkan Biro Siasatan Politik. Jawapan tambahan ialah memperkenalkan Jabatan Siasatan Jenayah. Itu jawapan yang tepat ialah A. Menubuhkan Biro Siasatan Politik. Jawapan B, C dan D tidak berkaitan. Soalan 2. Kesedaran kebangsaan tidak meluas di tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Soalan, apakah faktor keadaan tersebut berlaku? Pilihan soalan ialah A. Kewujudan undang-undang. B. Kemelisitan ekonomi dunia. C. Ketiadaan pemimpin tempatan. D. Kelemahan sistem pengangkutan. Soalan menanyakan faktor kesedaran politik di negara kita tidak meluas sebelum Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan adanya undang-undang British yang menghalang orang Melayu menyatakan sikap mereka melalui bahan bertulis. Maka jawapan yang tepat ialah A, iaitu kewujudan undang-undang. Jawapan B, C dan D tidak berkaitan. Soalan 3. Perang Dunia Pertama tercetus pada tahun 1914. Soalannya, apakah faktor yang mencetuskan perang tersebut? Pilihan jawapan yang diberi A. Pencerobohan Pearl Harbor. B. Kemunculan pemerintahan beraja. C. Perancis bersekutu dengan Rusia. D. Bakal Raja Austria-Hungary dibunuh. Soalan ini merujuk kepada faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama. Faktor yang menyegerakan peperangan ialah pembunuhan Adolf Ferdinand mereka, iaitu putera mahkota Austria-Hungary yang bermaksud bakal raja dan isterinya Sofia oleh seorang pemuda Serbia. Maka jawapan yang tepat adalah D, iaitu bakal raja Austria-Hungary dibunuh. Jawapan A tidak tepat kerana merujuk Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik, iaitu pencerobohan Pearl Harbor. Jawapan B merujuk kesan Perang Dunia Kedua, iaitu kemunculan pemerintahan beraja. Sementara jawapan C merujuk peristiwa Perang Dunia Pertama, iaitu Perancis bersekutu dengan Rusia. Soalan 4. Apakah negara yang mendukung Austria-Hungary untuk menyerang Serbia dalam Perang Dunia Pertama? Pilihan jawapan yang diberi ialah A. Rusia, B. Jerman, C. Perancis, D. Amerika Syarikat. Soalan ini berkaitan peristiwa dalam Perang Dunia Pertama, iaitu Austria-Hungary dengan sokongan Jerman telah mengisytiharkan perang terhadap Serbia pada 28 Julai 1914. Maka jawapan yang tepat ialah B, Jerman. Jawapan A, C dan D tidak berkaitan. Soalan 5. Maklumat berikut berkaitan dengan persidangan damai yang diadakan selepas tamat Perang Dunia Pertama.
Tarikhnya ialah 18 Januari 1919. Persidangannya ialah Persidangan Damai Paris. Matlamatnya ialah memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada dunia. Berdasarkan maklumat tersebut, soalannya ialah, mengapakah perjanjian tersebut tertumpu kepada Jerman? Pilihan jawapan yang diberi ialah A. Memulihkan sistem pentadbiran. B. Menamatkan krisis di Balkan. C. Mengelak persaingan kuasa. D. Menjamin keamanan di Eropah. Soalan ini merujuk berakhirnya Perang Dunia Pertama, iaitu persidangan damai tersebut memberi tumpuan atau syarat kepada Jerman. Tujuannya untuk memastikan Jerman tidak lagi mengancam kepada keamanan di Eropah. Maka jawapannya adalah D. Menjamin keamanan di Eropah. Sementara jawapan B, C dan D tidak berkaitan. Soalan 6. Mengapakah negara baharu berikut muncul selepas Perang Dunia Pertama? Negara baharu tersebut ialah Austria, Hungary, Yugoslavia, Czechoslovakia. Pilihan jawapan A. Kemunculan pahaman melampau. B. Kegagalan revolusi perindustrian. C. Kemerosotan pemerintahan beraja. D. Keruntuhan Empire Austria-Hungary. Soalan ini berkaitan dengan kesan Perang Dunia Pertama yang melahirkan negara baru di atas yang berlaku akibat daripada keruntuhan Empire Austria-Hungary. Maka jawapan yang tepat adalah D. Keruntuhan Empire Austria-Hungary. Jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 7. Apakah cabaran yang dihadapi oleh Liga Bangsa-Bangsa selepas Perang Dunia Pertama? Pilihan jawapan A. Itali menyerang Habsyah. B. Rusia membuka kem tentera. C. China menguasai Manchuria. D. Jepun menaluki Poland. Soalan ini berkaitan cabaran Liga Bangsa-Bangsa selepas Perang Dunia Kedua. Liga Bangsa-Bangsa berperanan untuk memastikan keamanan dunia dan mewujudkan kerjasama antara bangsa menghadapi kegagalan seperti berikut, iaitu berlakunya krisis Habsyah, krisis Manchuria dan perjanjian pelucutan senjata. Maka jawapan yang tepat adalah A. Itali menyerang Habsyah. Jawapan B, C dan D tidak berkaitan. Soalan 8. Pernyataan berikut merujuk kepada strategi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Pernyataan adalah Jerman memulakan serangan blitzkrieg bagi menaluki negara di Eropah Barat. Soalan, bagaimanakah serangan blitzkrieg dilaksanakan? Pilihan jawapan yang diberi adalah 1. Mengepung kawasan sasaran. 2. Menghantar pasukan pengintip. 3. Menyerang dengan kereta kebal. 4. Menggunakan tentera bermotosikal. Soalan ini merujuk Perang Dunia Kedua di Eropah. Selepas peperangan diisytiharkan, Jerman memulakan serangan blitzkrieg yang bermaksud serangan kilat bagi menakluki negara di Eropah Barat dan telah berjaya menawan Poland, Denmark, Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg dan juga Perancis dengan melancarkan serangan dengan menggunakan kereta kebal dan tentera bermotosikal. Jawapan tambahan ialah menggunakan kapal terbang untuk mengebom sasaran musuh. Maka jawapan yang tepat adalah 3.
menyerang dengan kereta kebal. Dan jawapan 4, menggunakan kereta bermotosikal. Jawapannya adalah D. Soalan 9, operasi Kod D-Day telah dilaksanakan oleh tentera bersekutu pada Jun 1944. Soalannya, apakah kejayaan operasi tersebut terhadap tentera bersekutu? Pilihan jawapan yang diberi adalah A. Melaksanakan dasar terbuka. B. Mengukuhkan pertahanan laut. C. Mendarat di Normandie, iaitu Perancis. D. Menamatkan pemberontakan tentera. Soalan ini berkaitan berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropah melalui operasi Kod D-Day, iaitu kejayaan tentera bersekutu mendarat di Normandie, iaitu Perancis pada Jun 1944. Tentera sekutu juga berjaya memperdayakan tentera Jerman dengan menyebarkan maklumat yang meyakinkan tentera Jerman bahawa pendaratan tentera bersekutu akan berlaku di Calais, bukannya di Normandie, iaitu jawapan yang tepat adalah C. Mendarat di Normandie, iaitu Perancis. Jawapan A, B dan D tidak berkaitan. Soalan 10. Maklumat berikut berkaitan dengan pengenalan dasar perluasan kuasa oleh Jepun, iaitu Aldebaran Asia. Soalannya, apakah kepentingan pengenalan dasar tersebut kepada kuasa Jepun? Pilihan jawapan yang diberi adalah A. Menguasai Asia Pasifik. B. Menamatkan konflik dunia. C. Menamatkan sistem beraja. D. Mencapai kemajuan teknologi. Soalan ini merujuk perluasan kuasa Jepun di Asia Pasifik, iaitu mewujudkan Orde Baharu yang merangkumi Jepun, Korea, China dan Manchuria di dalam satu blok ekonomi yang kemudiannya dikembangkan ke seluruh Asia bagi mengembangkan kuasa Jepun dan mewujudkan kebebasan ekonomi serta menentang imperialisme Barat. Maka jawapan yang tepat adalah A. Menguasai Asia Pasifik. Jawapan B, C dan D tidak berkaitan. Soalan 11. Bagaimanakah pihak berikut menghalang dasar perluasan kuasa Jepun di Asia Pasifik? Pihak yang terlibat adalah British, Belanda, Amerika Syarikat dan pihak bersekutu. Pilihan jawapan yang diberi adalah A. Mengenakan sekatan ekonomi. B. Menghalang laluan perdagangan. C. Membatalkan hubungan diplomatik. D. Mengadakan perjanjian perdamaian. Soalan ini merujuk reaksi bersekutu di atas terhadap dasar perluasan kuasa Jepun dengan mengenakan sekatan ekonomi untuk menghalang Jepun daripada memperoleh bahan mentah yang diperlukan untuk industri dan operasi perang Jepun. Maka jawapan yang tepat adalah A. Mengenakan sekatan ekonomi. Jawapan B, C dan D tidak berkaitan. Soalan 12. Slogan berikut berkaitan dengan usaha Jepun menjayakan misi mereka ke negara kita. Slogannya adalah Asia untuk orang Asia. Soalannya, apakah muslihat Jepun menggunakan slogan tersebut? Pilihan jawapan adalah A. Menyelamatkan negara Asia. B. Menonjolkan kehebatan kuasa Barat.
C. Memenuhi hasrat penduduk tempatan. D. Menaikkan imej sebagai pembela Asia. Soalan ini merujuk faktor kedatangan Jepun ke negara kita dengan menggunakan visi propaganda Jepun iaitu slogan Asia untuk orang Asia dan semangat Asia. Tujuan slogan tersebut adalah untuk menaikkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia. Jawapan tambahan lain adalah menanamkan semangat anti penjajahan Barat. Maka jawapan yang tepat adalah D. Menaikkan imej sebagai pembela Asia. Jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 13. Misi utama kedatangan Jepun ke negara kita ialah memenuhi keperluan ekonomi dan kepentingan ketenteraan. Soalannya, apakah tindakan Jepun untuk mencapai misi tersebut? Pilihan jawapan adalah menggunakan tipu hela. B. Melaksanakan provokasi. C. Mengadakan propaganda. D. Melaksanakan pemalsuan dokumen. Soalan ini merujuk kedatangan Jepun di negara kita bertujuan memenuhi keperluan ekonomi dan kepentingan strategik ketenteraan akibat sekatan ekonomi yang dikenakan oleh pihak bersekutu terhadap Jepun. Dalam usaha ini untuk menjayakan misi ini, tindakan Jepun adalah menggunakan propaganda. Jawapan yang tepat adalah C. Mengadakan propaganda. Jawapan A, B dan D tidak berkaitan. Soalan 14. Apakah kesan pengenalan mata wang pokok pisang yang digunakan pada zaman pendudukan Jepun di Tanah Melayu? Pilihan jawapan adalah A. Berlaku inflasi. B. Masalah pengangguran. C. Kejatuhan harga barang. D. Ekonomi negara berkembang. Soalan ini berkaitan dasar pendudukan Jepun di negara kita dari aspek ekonomi, iaitu pengenalan wang pokok pisang yang dicetak tanpa kawalan. Kesannya adalah menyebabkan berlakunya inflasi kerana terlalu banyak wang dicetak tetapi kekurangan barangan di pasaran. Maka jawapan yang tepat adalah A, berlaku inflasi. Jawapan B, C dan D tidak berkaitan. Soalan 15. Kedudukan Raja-Raja Melayu mendapat pengiktirafan daripada tentera Jepun. Soalannya, apakah pengiktirafan tersebut? Pilihan jawapan yang diberi adalah 4. 1. Mengetuai adat Melayu. 2. Mengawal undang-undang. 3. Memimpin pentadbiran pusat. 4. Memperoleh bayaran pencen. Soalan ini merujuk pentadbiran tentera Jepun yang mengiktirafkan kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu serta diberikan pencen seperti sebelum perang. Maka jawapan yang tepat adalah 1. Mengetuai adat Melayu dan jawapan 4. Memperoleh bayaran pencen, iaitu jawapannya B. Jawapan 2 dan 3 tidak berkaitan. Soalan 16. Mengapakah pentadbiran Jepun memperkenalkan kad catuan makanan? Pilihan jawapan A. Mengawal penjualan barangan keperluan asas. B. Mewajibkan pembelian produk barangan Jepun. C. Mengesan kegiatan menyorok bekalan makanan. D. Menggalakkan penduduk mengusahakan tanaman.
Soalan ini merujuk pentadbiran tentera Jepun yang mengenakan kad catuan makanan melalui Ordinan Kawalan Barangan dan Bahan Penting. Tujuannya untuk mengawal penjualan barangan keperluan asas akibat kekurangan makanan seperti beras, garam dan gula. Maka jawapan yang tepat adalah A, mengawal penjualan barangan keperluan asas. Jawapan B, C dan D tidak berkaitan. Soalan 17. Tentera Jepun membantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India di Tanah Melayu dan Borneo Utara. Soalannya, apakah tipu muslihat tentera Jepun bertindak sedemikian? Pilihan jawapan yang diberi adalah A, memecah belahkan kaum, B, memperoleh sumber kewangan, C, memulihkan kepercayaan rakyat, D, menguasai negara India. Soalan ini menyatakan matlamat utama tentera Jepun membantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India di Tanah Melayu dan Borneo Utara untuk mendapatkan kerjasama orang India dalam rancangan tentera Jepun, iaitu menguasai negara India. Maka jawapan yang tepat adalah D, menguasai tentera India. Jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 18. Operasi Zipper dilaksanakan oleh Force 136 dan British pada tahun 1945. Soalan, mengapakah operasi tersebut dilancarkan? Antara pilihan jawapan yang diberi adalah A, melindungi pekerja ladang getah, B, mengatasi kemelesitan ekonomi, C, menawan semula tanah Melayu, D, membangunkan industri tempatan. Soalan ini menanyakan tujuan British melancarkan operasi Zipper. Maksud operasi Zipper iaitu serangan secara besar-besaran bagi menawan tanah Melayu sebelum tahun 1945. Terdapat jawapan tambahan, operasi iaitu untuk mengumpul maklumat, melakukan sabotaj dan menyebarkan propaganda. Maka jawapan yang tepat adalah C, menawan semula tanah Melayu. Jawapan A, B dan D tidak berkaitan. Soalan 19. Apakah peranan Jiutai dalam gerakan nasionalisme semasa zaman pendudukan Jepun? Ada 4 pilihan jawapan. 1. Melancarkan gerakan gerila. 2. Menguruskan ekonomi Jepun. 3. Menjaga ketenteraman awam. 4. Mempertahankan pesisiran pantai. Soalan ini berkaitan perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu melalui penubuhan Jiutai, iaitu pasukan yang berperanan membantu pertahanan pesisiran pantai dan menjaga ketenteraman awam. Jiutai ini diketuai oleh Onen Haji Shiraz sebagai Lieutenant Colonel. Maka jawapan yang tepat adalah 3, menjaga ketenteraman awam, mempertahankan pesisiran pantai. Jawapannya D. Jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 20. Mengapakah Amerika Syarikat melakukan pengeboman ke atas Hiroshima dan Nagasaki? Pilihan jawapan adalah A, kekuatan kuasa paksi bertambah. B, keadaan ekonomi makin merosot. C, keinginan menguji kekuatan senjata. D, kegiatan menamatkan perang dunia. Untuk pengetahuan murid-murid, Amerika Syarikat telah menggunakan bom atom dalam serangan terhadap Jepun pada bulan Ogos 1945. Peristiwa tersebut telah membawa kekalahan tentera Jepun
dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pengumuman itu dilakukan di bandar Hiroshima dan Nagasaki. Buktinya ialah Maharaja Hirohito telah mengumumkan Jepun menyerah kalah pada 15 Ogos 1945. Maka jawapan yang tepat adalah D. Kegiatan menamatkan Perang Dunia. Jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 1. Perang Dunia Pertama telah berlaku pada 28 Julai 1914 hingga 1 November 1918 dan hanya berlaku dalam kalangan negara-negara Eropah sahaja. Ceraian soalan A, nyatakan dua pakatan yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Soalan ini adalah soalan fakta. Soalan menanyakan pihak atau pakatan yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Jawapannya, 1. Kuasa Tengah, 2. Pakatan Bertiga, 2 darab 1 markah. Kuasa Tengah ini merujuk kepada Jerman dan Austria-Hungary. Pakatan Bertiga merujuk Britain, Perancis dan Rusia. Mari kita lihat cara menjawab. Soalan struktur ini dikenali sebagai soalan struktur tertutup. Maka murid dibenarkan menulis terus jawapan tanpa perlu menggunakan ayat yang lengkap. Iaitu 1. Kuasa Tengah, 2. Pakatan Bertiga. Tagging Kuasa Tengah. Tagging kedua, Pakatan Bertiga. Maka penuh ialah 2. Ceraian soalan B. Mengapakah Perang Dunia Pertama tercetus di Eropah? Markahnya adalah 4. Soalan ini adalah soalan fakta. Bentuk soalan adalah struktur terbuka. Maka jawapan murid mestilah ditulis dalam ayat yang lengkap atau esei pendek. Soalan menanyakan faktor atau sebab yang mencetuskan Perang Dunia Pertama iaitu di Eropah. Jawapan yang diberi adalah 1. Perkembangan revolusi perindustrian. 2. Menyebabkan berlaku persaingan imperialis di Eropah. 3. Persaingan untuk mendapatkan tanah jajahan. 4. Bagi memperoleh bahan mentah seperti biji timah. 5. Ingin memasarkan hasil industri. 6. Pemusuhan antara kuasa Eropah. 7. Membawa pembentukan Pakatan Ketenteraan. 8. Seperti Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. 9. Berlaku ketidakstabilan politik berterusan di Eropah. 10. Pakatan bersaing menghasilkan senjata moden dan sedia berperang. 11. Krisis Balkan berlaku akibat pemusuhan Austria-Hungary dengan Serbia. 12. Austria-Hungary menuduh Serbia menghasut rakyat Austria. 13. Berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. 14. Pembunuhan Adolf Ferdinand iaitu putera mahkota Austria-Hungary dan isterinya Sofia oleh seorang pemuda Serbia. Mana-mana 4 darab 1 markah. Mari kita lihat jawapan yang tepat. Seperti biasa, murid-murid diingatkan jawab dahulu soalan dengan kepala ayat yang tepat untuk elakkan pemotongan markah. Seterusnya, masukkan penanda wacana. Faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama di Eropah ialah perkembangan revolusi perindustrian. Melaluinya telah menyebabkan berlaku persaingan kuasa imperialis di Eropah. Persaingan tersebut berlaku untuk mendapatkan tanah jajahan. Tujuannya bagi memperoleh bahan mentah seperti biji timah. Selain itu, tanah jajahan penting untuk memasarkan
hasil industri kuasa Eropah. Kita lihat tagging jawapan. Pertama, revolusi perindustrian. 2, berlaku persaingan. 3, mendapatkan tanah jajahan. 4, memperoleh bahan mentah. 5, memasarkan hasil industri. Mana-mana 4 darab 1 markah. Markah penuh adalah 4. Ceraian soalan C. Perang Dunia Pertama telah meninggalkan pelbagai impak terhadap negara Eropah. Jelaskan. Soalan ini membawa 4 markah. Soalan ini adalah soalan kebat. Mari kita lihat jawapan yang diberi. 1. Penamatkan sistem pemerintahan beraja di Jerman, Austria-Hungary, Rusia dan Empire Uthmaniyah. 2. Kerajaan Republik Jerman didirikan apabila Kaisar Wilhelm II terpaksa turun tahta. 3. Empire Austria-Hungary di bawah pemerintahan dinasti Habsburg berakhir. 4. Revolusi yang tercetus di Rusia menumbang pemerintahan beraja Tsar Nicholas II. 5. Kerajaan komunis pertama di dunia terbentuk di bawah pimpinan Vladimir. 6. Kerajaan Turki bercorak republik diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. 7. Keruntuhan Empire Austria-Hungary. 8. Melahirkan negara baru seperti Austria, Hungary, Czechoslovakia dan Yugoslavia. 9. Perpecahan Empire Rusia. 10. Membawa kepada penubuhan negara baru seperti Poland, Estonia, Latvia dan Lithuania. 11. Penubuhan Liga Bangsa. 12. Menyebabkan Jerman dan Itali tidak berpuas hati. 13. Mencetuskan Perang Dunia Kedua. 14. Berlaku inflasi. 15. Pengangguran bertambah. Dan murid-murid boleh memasukkan mana-mana jawapan munasabah, iaitu markahnya mana-mana 4 darab 1 markah. Untuk pengetahuan murid-murid, bentuk soalan ini adalah struktur terbuka. Sekali lagi diingatkan, jawapan murid mestilah ditulis dalam ayat yang lengkap atau esei pendek. Soalan ini menanyakan impak dan kesan Perang Dunia Pertama terhadap Eropah. Maka jawapan sekiranya murid-murid rujuk pada buku teks juga diterima dan juga boleh menggunakan jawapan mana-mana yang munasabah. Okay, mari kita lihat penulisan jawapan yang tepat. Perang Dunia Pertama telah meninggalkan kesan terhadap negara Eropah iaitu menamatkan sistem pemerintahan beraja. Contohnya di Jerman, Austria-Hungary, Rusia dan Empire Uthmaniyah. Selain itu, kerajaan Republik Jerman didirikan apabila Kaisar Wilhelm II terpaksa turun tahta. Seterusnya, Empire Austria-Hungary di bawah pemerintahan dinasti Habsburg berakhir. Kesan lain ialah berlaku inflasi di Eropah. Akhir sekali berlakunya kadar pengangguran yang tinggi di Eropah. Seterusnya, mana-mana jawapan munasabah. Murid-murid lihat cikgu menggunakan kesan. Kesan juga membawa maksud yang sama iaitu impak. Mari kita lihat cara pemakahan diberi. Pertama, taggingnya adalah menamatkan sistem pemerintahan beraja. Kedua dicontoh iaitu Jerman, Austria-Hungary, Rusia dan Empire Uthmaniyah. 3. Kerajaan Republik Jerman didirikan. 4. Dinasti Habsburg berakhir. 5. Berlakunya inflasi dan jawapan lain adalah kadar pengangguran yang tinggi. Mana-mana 4 darab 1 markah, markah penuh adalah 4. Soalan 1.
Perang Dunia Kedua telah tercetus pada tahun 1939 hingga 1945 di Eropah. Ceraian soalan A. Terangkan faktor yang mencetuskan Perang Dunia Kedua. Markahnya adalah 6. Soalan ini adalah soalan fakta. Soalan ini menanyakan faktor-faktor yang mencetuskan Perang Dunia Kedua di Eropah. Jawapannya adalah 1. Kemunculan ideologi baharu disebabkan kemelesetan ekonomi selepas Perang Dunia Pertama. Kemunculan ideologi fasisme dan nazisme. 2. Kemunculan ideologi fasisme di Itali. Pimpinan Benito Mussolini mengutamakan kepentingan negara berbanding individu, mengamalkan nasionalisme melampau termasuk berperang, menjajah Habsyah untuk memulihkan imejnya. 3. Kemunculan ideologi nazisme di Jerman. Pimpinan Adolf Hitler mengagungkan bangsa Jerman, melanggar perjanjian Versailles dengan memperbesarkan angkatan tenteranya, menduduki semula Rhineland yang hilang melalui perjanjian Versailles. 4. Ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Jerman menganggap perjanjian ini tidak adil, menjejaskan kedaulatan negaranya, kehilangan tanah jajahan, terpaksa membayar pampasan perang, menyebabkan kemelesetan ekonomi dan inflasi di Jerman. Itali juga tidak puas hati kerana tidak memperoleh tanah jajahan baharu. 5. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Gagal menjaga keamanan dunia, gagal menangani krisis pencerobohan dan perjanjian pelucutan senjata. Mana-mana 6 darab 1 markah. Mari kita lihat cara menjawab. Jawapan pelajar mestilah ditulis dalam ayat yang lengkap dan esei. Jawab dahulu soalan dan guna penanda wacana. Murid-murid juga digalakkan menulis dalam bentuk perenggan. Selain itu, rujuk markah. Jawapannya, faktor yang mencetuskan Perang Dunia Kedua di Eropah adalah kemunculan ideologi baharu. Keadaan ini disebabkan berlakunya kemelesetan ekonomi selepas Perang Dunia Pertama. Contohnya, ideologi fasisme dan nazisme. Faktor lain adalah kemunculan ideologi fasisme di Itali. Ideologi ini di bawah pimpinan Benito Mussolini. Fahaman ideologi ini mengutamakan kepentingan negara berbanding individu. Jawapan seterusnya adalah akibat ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Jerman menganggap perjanjian ini tidak adil. Ini kerana perjanjian ini telah menyebabkan Jerman kehilangan tanah jajahan. Mari kita lihat tagging permarkahan. Tagging pertama adalah kemunculan ideologi baharu. Kemelesetan ekonomi. Ideologi fasisme dan nazisme. Kemunculan ideologi fasisme di Itali. Pimpinan Benito Mussolini mengutamakan kepentingan negara. Ketidakpuas hati terhadap perjanjian Versailles. Jerman menganggap perjanjian ini tidak adil, menyebabkan Jerman kehilangan tanah jajahan. Mana-mana 6 darab 1 markah. Markah penuh 6. Ceraian soalan B. Perang Dunia Kedua meletus apabila Jerman menyerang Poland pada Disember 1939. Jelaskan perkembangan perjanjian tersebut. Markah yang diberi adalah 6. Soalan ini adalah soalan fakta.
Soalan ini menanyakan peristiwa Perang Dunia Kedua di Eropah yang meletus apabila Jerman menyerang Poland yang menyebabkan Britain dan Perancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Pilihan jawapan yang diberi adalah 1. Penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. Jerman memulakan serangan Blitzkrieg iaitu serangan kilat. Mengebom sasaran musuh. Serangan menggunakan kereta kebal dan tentera bermotosikal. Menakluk negara di Eropah iaitu Poland, Denmark, Norway. 2. Pengeboman Britain. Jerman melancarkan serangan udara, laut terhadap Britain. Jerman menyerang dan memusnahkan pelabuhan. Menyerang kawasan perindustrian dan pertahanan udara Britain. Menjejaskan ekonomi Britain. 3. Penyertaan Itali dalam perang di Eropah. Mengisytiharkan perang terhadap Britain dan Perancis. Itali menyerang Perancis melalui arah selatan. Jerman menyerang Perancis dari arah utara. Jawapan 4. Serangan Jerman ke atas Rusia. Melancarkan operasi Barbarossa iaitu serangan besar-besaran. Hitler mengarahkan lebih 3 juta tentera menyerang Rusia, dibantu oleh 3,350 kereta kebal, disertai oleh tentera dari Finland, Hungary dan Romania, menyasarkan bandar utama di Rusia iaitu Leningrad, Moskow dan Stalingrad. Mana-mana 6 darab 1 markah. Mari kita lihat penulisan jawapan yang tepat. Seperti biasa, murid-murid diingatkan untuk jawab dahulu soalan menggunakan penanda wacana dan berperanggan. Jawapannya, perkembangan Perang Dunia Kedua di Eropah adalah penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. Jerman memulakan serangan Blitzkrieg iaitu serangan kilat. Selain itu, mengebom sasaran musuh, di mana serangan menggunakan kereta kebal dan tentera bermotosikal. Tujuan Jerman adalah untuk menakluk negara di Eropah. Contohnya, Poland, Denmark, Norway. Seterusnya, pengeboman Britain. Jerman melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain. Selain itu, Jerman menyerang dan memusnahkan pelabuhan. Malah, Jerman menyerang kawasan perindustrian dan pertahanan udara Britain. Tujuannya adalah untuk menjejaskan ekonomi Britain. Mari kita lihat penandaan jawapan. Taggingnya adalah di penaklukan Jerman, serangan Blitzkrieg, mengebom sasaran musuh, menggunakan kereta kebal dan tentera bermotosikal, menakluk negara di Eropah, Poland, Denmark dan Norway, pengeboman Britain, serangan udara dan laut, menyerang dan memusnahkan pelabuhan, menyerang kawasan perindustrian dan pertahanan udara untuk menjejaskan ekonomi Britain. Mana-mana 6 darab 1 markah. Markah penuh adalah 6. Ceraian soalan C. Baca maklumat dalam petikan berikut. Murid-murid digalakkan membaca maklumat tersebut sehingga tamat. Soalannya, jelaskan maklumat yang terkandung dalam petikan tersebut dan usaha untuk mengelakkan peperangan pada masa kini. Markahnya adalah 8. Soalan ini adalah soalan kebat. Soalan ini juga mengandungi 2 soalan. Yang pertama, maklumat yang terkandung dalam petikan, dan yang kedua adalah soalan untuk mengelakkan peperangan masa kini.
Markah yang diberi perlu dibahagikan dua. Bermaksud, maklumat yang terkandung adalah 4 markah dan usaha untuk mengelakkan peperangan adalah 4 markah. Mari kita lihat jawapannya. Okay. Kandungan petikan adalah seperti berikut. 1. China memberi bayangan Perang Dunia Ketiga boleh berlaku pada bila-bila masa. Memberi amaran negara ini hanya menunggu masa. Merampas semula Taiwan. 2. China meningkatkan operasi ketenteraan di sekitar pulau itu dengan menerbangkan 150 pesawat hujung minggu lalu sebagai isyarat mempamerkan kekuatannya semasa cuti Hari Kebangsaan. 3. China sudah bersedia melakukan pencerobohan secara besar-besaran ke Taiwan pada tahun 2025. 4. Menteri Pertahanan Taiwan, Chiu Kuo-shen, memberikan amaran paling tegas semasa persidangan Parlimen. Cadangan untuk mengelakkan peperangan pada masa kini. Jawapan yang diberi adalah 1. Mematuhi piagam atau prinsip PBB. Bersama-sama menjaga keselamatan atau keamanan dunia. Mengesyorkan gencatan senjata, menghormati kedaulatan dan hak asasi negara lain. 2. Membina semangat setiakawan. Mengadakan hubungan baik dengan semua negara melalui sukan, pertukaran siaran, telekomunikasi, pendidikan. Mengukuhkan hubungan antara negara. 3. Tidak mencampuri urusan dalaman negara lain bagi mengelakkan sebarang konflik. Mengadakan perjanjian keselamatan. Meningkatkan keselamatan dan pertahanan negara. 4. Mewujudkan kerjasama antarabangsa dari segi sosio-ekonomi. Mengadakan perdagangan dua hala. Mengukuhkan ekonomi negara. Pendapatan negara dapat dipertingkatkan. Murid-murid boleh memberi mana-mana jawapan tambahan. Markahnya adalah mana-mana 4 darab 1 markah. Mari kita lihat cara menjawab. Sekali lagi, murid-murid diingatkan tidak dibenarkan menyalin bulat-bulat petikan yang diberi. Sekiranya pelajar bertindak sedemikian, markah yang diberi hanya 2 markah. Untuk mengelakkan murid-murid menyalin bulat-bulat petikan yang diberi, maka jawab dahulu soalan dan guna penanda wacana, dan murid-murid juga digalakkan mengubah sedikit kandungan petikan tersebut. Contoh jawapan, maklumat yang terkandung dalam petikan tersebut adalah China memberi bayangan Perang Dunia Ketiga boleh berlaku pada bila-bila masa. Selain itu, China turut memberi amaran negara ini hanya menunggu masa untuk merampas semula Taiwan. Seterusnya, China turut meningkatkan operasi ketenteraan di sekitar pulau itu dengan menerbangkan 150 pesawat hujung minggu lalu. Tujuan tindakan China adalah sebagai isyarat mempamerkan kekuatannya semasa cuti Hari Kebangsaan. Malah China turut bersedia untuk melakukan pencerobohan secara besar-besaran ke Taiwan pada tahun 2025. Kita lihat tagging jawapan. Memberi bayangan Perang Dunia Ketiga. Memberi amaran. Meningkatkan operasi ketenteraan. Isyarat mempamerkan kekuatan. Pencerobohan secara besar-besaran. Mana-mana 4 darab 1 markah. Markah penuh adalah 4. Untuk jawapan cadangan untuk mengelakkan peperangan pada masa kini, kita lihat contoh jawapan. Murid-murid digalakkan jawab dahulu soalan dan masukkan penanda wacana serta menggunakan perenggan. Contoh jawapan, cadangan untuk mengelakkan peperangan pada masa kini adalah semua negara dan bangsa
mematuhi piagam PBB. Malah, masyarakat dunia perlu bersama-sama menjaga keamanan dunia. Contohnya, mengesyorkan gencatan senjata. Kesannya, semua masyarakat dan pemimpin negara akan menghormati kedaulatan dan hak asasi negara lain. Cadangan lain adalah membina semangat setiakawan antara negara, antaranya dengan mengadakan hubungan baik dengan semua negara. Contoh melalui sukan, pertukaran siaran telekomunikasi dan pendidikan. Selain itu, setiap negara perlu mengukuhkan hubungan antara negara. Melaluinya, setiap bangsa tidak mencampuri urusan dalaman negara lain. Tujuannya dapat mengelakkan sebarang konflik. Secara tidak langsung, setiap negara dapat mengadakan perjanjian keselamatan. Kesannya, kerajaan dapat meningkatkan keselamatan dan pertahanan negara. Dan mana-mana jawapan munasabah. Sekiranya murid-murid lihat, jawapan cikgu menggunakan pemakahan holistik, iaitu fakta, huraian, contoh dan inferen. Mana-mana 4 markah penuh adalah 4. Mari kita lihat tagging jawapan. Jawapan pertama adalah semua negara dan bangsa. Kedua, bersama-sama menjaga keamanan. Mengesyorkan gencatan senjata, menghormati kedaulatan, membina semangat setiakawan, mengadakan hubungan baik, sukan, pertukaran siaran telekomunikasi dan pendidikan, mengukuhkan hubungan, tidak mencampuri urusan dalaman, mengadakan perjanjian keselamatan dan meningkatkan keselamatan dan pertahanan. Mana-mana 4 darab 1 markah penuh adalah 4. Cikgu sengaja memberi jawapan yang lebih supaya murid-murid dapat melihatnya sebagai contoh.